Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Jadi pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian akidah yang bertajuk Syirik Merosakkan Akidah. Syirik merosakkan akidah. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Cikgu pasti murid-murid pernah mendengar perkataan syirik. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan dan memperincikan apakah itu syirik. Dah sedia dah nak belajar? Baik, kalau dah sedia, mari cikgu terangkan satu persatu. Perkara yang pertama yang kita nak pelajari di sini adalah tentang pengertian syirik. Apa maksud syirik tu? Syirik di sini bermaksud perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Syirik ini boleh berlaku sama ada dengan iktikad, kita punya kepercayaan, iktikad ni kita punya kepercayaan dalam hati, ataupun dengan perkataan kita, kita menyatakan yang mana kita ni menyekutukan Allah, ataupun dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Perbuatan kita itu memang nampak kita telah menyekutukan Allah Ta'ala. Menyekutukan di sini adalah kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud syirik. Dia berlaku dalam 3 keadaan. Sama ada dari segi iktikad kita, kepercayaan kita, dari segi percakapan kita ataupun perkataan kita, ataupun dari segi perbuatan atau kelakuan kita yang menyekutukan Allah Ta'ala. Baiklah murid-murid, seterusnya di dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan ini tentang dalil syirik. Allah ada menyebut dalam surah Al-Baqarah. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah. Apa maksudnya? Maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah, sedangkan kamu semua mengetahui. Allah Ta'ala telah berkata, dia kata apa? Janganlah kamu mengadakan sembahan yang lain. Janganlah kamu sembah yang lain selain daripada Allah. Sedangkan kita semua mengetahui. Jangan. Allah kata jangan menyekutukan Allah. Jadi murid-murid, syirik ni apa hukumnya? Apa hukumnya sekiranya seseorang itu telah menyekutukan Allah? Tak kiralah sama ada dari segi etikadnya ke, percakapannya ke, ataupun dari segi perlakuannya. Hukum syirik adalah haram. Hukum mensyirikkan Allah adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa paling besar. Dengar tu, dosa paling besar. Itu dia hukum syirik. Baiklah murid-murid, cikgu telah terangkan kepada kamu semua tentang pengertian, hukum dan juga dalil syirik. Jadi seterusnya, cikgu akan menerangkan jenis-jenis syirik. Syirik ini, dia ada terbagi kepada 2 bahagian. Terbagi kepada 2 bahagian. Iaitu yang pertama, syirik jali. Sebut sekali lagi, syirik jali. Yang kedua, syirik khafi. Syirik khafi.
Jadi cikgu akan memperincikan kedua-dua jenis syirik ini. Jadi dalam setiap bahagian ni cikgu akan terangkan dari segi apakah maksudnya. Cikgu akan terangkan dari segi maksudnya, kemudian dari segi contohnya, apakah kesan daripada syirik tersebut dan cara menjauhi syirik tersebut. Baik, mari kita lihat satu persatu. Kita perincikan satu persatu. Apa tu syirik jali? Baik, syirik jali bermaksud mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Maha Esa. Dia ni secara jelas. Kita nampak dia mengaku bahawa dia kata ada Tuhan lain selain Allah. Dan dia sembah benda lain daripada Allah. Itu namanya syirik jali. Syirik jali ini juga dikenali sebagai syirik yang besar. Jadi kita sebagai umat Islam, kita hendaklah menjauhi perbuatan syirik jali ini. Baiklah. Apa contohnya? Contohnya, mereka menyembah berhala, sembah patung, ataupun dia sembah benda lain, matahari, bulan. Dan juga mereka meminta doa dan pertolongan daripada kubur ataupun orang mati atau selain daripada Allah. Itu contoh-contohnya. Maknanya dia sembah selain daripada Allah, dan juga bila dia nak minta sesuatu, dia minta bukan daripada Allah. Dia minta selain daripada Allah. Contohnya apa? Contohnya dia minta pada orang yang telah mati. Dia minta daripada kubur. Itu adalah contoh-contoh syirik jali. Kita boleh nampak jelas, orang ini syirik. Syirik yang jali. Syirik yang jelas dan syirik yang besar. Baiklah, seterusnya. Apakah kesan sekiranya seseorang itu berkelakon sedemikian, iaitu syirik jali? Iaitu yang pertama, dia membatalkan akidah. Membatalkan akidah. Akidah kita ni, kepercayaan kita ni kepada Allah. Jadi apabila dia telah syirik, dia terbatal. Maknanya kepercayaan kepada Allah itu batal. Yang kedua, dia berdosa besar. Berdosa besar. Dan yang ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Ini adalah kesan syirik jali kepada seseorang. Baiklah, seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana kita sekarang ni sebagai seorang Islam menjauhkan diri daripada syirik jali ini. Iaitu yang pertama, kita hendaklah mendalami ilmu tentang Islam. Kita hendaklah sentiasa belajar terutamanya belajar tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara tentang Islam, supaya kita ini tidak terpesong daripada kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, beristiqamah, beribadah dan berdoa kepada Allah. Istiqamah ni maksudnya apa? Sentiasa beribadah. Contoh sentiasa beribadah, kita sentiasa solat. Solat tu jangan tinggal. Solat fardu 5 waktu jangan tinggal. Puasa kita juga jangan tinggal. Sentiasa istiqamah dan berdoa kepada Allah. Sentiasa berdoa supaya kita ni ditetapkan hati dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita solat, kita doa kepada Allah Ta'ala supaya kita ditetapkan iman. Supaya iman kita ini tidak terpesong daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasul. Sentiasa buat apa yang Allah suruh dan Rasul suruh. InsyaAllah, kita akan dijauhi daripada perkara-perkara yang mungkar. Itu janji Allah. Kita hendaklah sentiasa taat. Orang yang taat perintah Allah, insya-Allah akidahnya tidak akan terpesong dan dia akan jauh daripada perkara-perkara syirik. Dia akan sentiasa mengakui bahawa
Tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalimah syahadahnya akan sentiasa dalam hatinya, insya-Allah. Baiklah, itu dia murid-murid, syirik yang pertama, iaitu syirik jali, syirik yang paling besar. Mudah kita nak kesan, iaitu dari segi kelakuan dia, kita dah nampak dah bahawa dia ni adalah syirik jali, sebab dia menyembah selain daripada Allah, ataupun dia minta pertolongan selain daripada Allah. Baiklah, yang kedua apa dia? Yang kedua adalah syirik khafi. Cikgu akan menerangkan juga tentang maksud dia, contoh, kesan dan cara untuk menjauhi syirik khafi. Jadi apa maksud syirik khafi? Maksudnya adalah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Cikgu ulang sekali lagi. Maksud syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Macam mana tu? Syirik khafi juga dikenali sebagai syirik yang kecil. Tadi jali besar. Ni khafi, syirik kecil. Iaitu ketika mana dia beribadah ataupun melakukan sesuatu perkara, dia tidak meletakkan Allah itu pada tempat yang mutlak. Contohnya, kita tengok contoh baru boleh faham. Contohnya adalah riak, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Contohnya, dia sembahyang. Dia sembahyang tu bukan kerana Allah Ta'ala, kerana hendak dipuji bahawa dia tu seorang yang alim. Dia melakukan ibadah-ibadah lain. Dia menderma. Menderma dengan sejumlah wang yang besar. Niat hatinya bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi untuk mendapat pujian daripada orang ramai. Itu adalah syirik khafi. Jadi, pesanan untuk diri saya dan semua, apabila kita melakukan sesuatu perkara ataupun ibadah, kita hendaklah ikhlas bahawa setiap perkara yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana untuk dipuji ataupun untuk dikatakan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang sangat baik. Dia buat satu perkara tu nakkan ada orang puji dia. Kalau boleh, elakkanlah niat tersebut, kerana ia tergolong daripada syirik khafi, syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dia juga adalah dosa. Apakah kesan daripada syirik khafi? Apakah kesannya? Kesannya adalah menghapuskan pahala amalan. Menghapuskan pahala amalan. Amalan tu kalau kita buat sebenarnya boleh dapat pahala. Akan tetapi niatnya tidak betul, niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, maka amalan itu pahalanya terhapus. Tak dapat pahala. Yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Ta'ala. Dapat dosa dan Allah murka pula tu. Allah marah. Dan hidupnya tidak tenang. Biasanya orang yang inginkan pujian apabila melakukan sesuatu perkara ataupun ibadah, hidup dia tak tenang. Selagi mana orang tak puji, dia tak tenang lah. Sebab dia punya matlamatnya adalah orang puji dia. Jadi bila orang tak puji, hati dia tak tenang. Kalau kita buat sesuatu perkara itu kerana Allah Ta'ala, kita tak kisah orang puji ke, orang tak puji ke. Kita sentiasa tenang sahaja kerana kita buat itu kerana Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya apakah bagaimanakah cara menjauhi syirik khafi ni? Jadi yang pertama adalah melatih diri supaya ikhlas. Bila kita melakukan ibadah, bila kita melakukan sesuatu perkara tu,
latih diri kita tu, hati kita supaya ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana yang lain. Yang kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Menyembunyikan amalan kebajikan. Jadinya kalau kita nak buat baik, seboleh-bolehnya kita sorok-sorok lah. Jangan sampai orang nampak. Kalau kita nak melakukan sedekah ke, kalau boleh orang tak nampak. Kita nak solat ke, nak mengaji ke, untuk apa? Untuk kita tak nakkan riak, tak nak rasa riak dalam diri. Sembunyikan amalan kebajikan. Yang ketiga, menghindari perasaan hebat dan dengan amalan yang dilakukan. Menghindari perasaan hebat. Cuba elak dalam diri kita ni perasaan hebat. Walaupun kita ni pandai dalam suatu perkara, elakkan daripada kita ni rasa hebat. Kita kena yakin bahawa kalau kita pandai sesuatu, kepandaian itu daripada Allah Ta'ala. Allah yang bagi. Kalau hebat kita dalam sesuatu perkara, hebat itu daripada Allah. Bukannya hebat tu daripada diri kita. Kita ni hanyalah manusia yang lemah. Allah yang bagi kita hebat. Allah yang bagi kita pandai. Jadi kalau Allah tak nak bagi kepandaian, kehebatan tu, maka kita pun tak dapat juga. Jadi kita kena hindarkan perasaan hebat itu. Sentiasa merendah diri. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Itu dia penerangan daripada cikgu tentang syirik. Yang mana syirik ni ada dua bahagian. Iaitu syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali, syirik yang besar. Kita terang bahawa dia telah menyekutukan Allah. Manakala syirik khafi ni syirik kecil. Yang mana dia tidak meletakkan Allah itu apabila melakukan sesuatu perkara. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu doakan murid-murid sentiasa mengamalkan perkara-perkara dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara syirik ini. Baiklah murid-murid, cikgu nasihatkan juga murid-murid sentiasalah mengulang kaji pelajaran di rumah. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.